Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang dikasihi lagi hormati seluruh barisan jawatan kuasa Surau Syakirin dan Taman Desa KPMP, tuan-tuan, para asatizah, sahabat-sahabat sediran, hadirin bakal ahli syurga Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia-Nya. Allah izinkan kita sekali lagi bermujahadah untuk berada di dalam majlis zikrullah, majlis ilmu seumpama ini yang kita baru sahaja selesaikan kefarduan kita solat maghrib secara berjamaah dan juga melaksanakannya dengan tuntutan secara berjamaah, terutamanya tuntutan kepada kita para lelaki, para muslimin. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkatan dan kebaikan kepada kita semua dan menjadikan kita ini sentiasa cintakan berjamaah, cintakan melaksanakan ibadah secara berjamaah, dan juga kita sama-sama doakan agar semua sahabat-sahabat kita juga berasa keinginan, rasa suka untuk sama-sama berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ni, insya-Allah. Lama dah kita tak jumpa. Tahun lepas kita jumpa. Baru tahun ini baru kita nak jumpa balik. InsyaAllah, sebagaimana kita sedia maklum, kita pada malam ini atau minggu kedua kita berada untuk membaca ataupun sama-sama kita dengar kupasan atau tulisan bagi kitab ataupun yang berkaitan tentang indahnya syurga, dahsyatnya neraka. Kita baru sahaja selesai ataupun mengakhiri tahun 2021. Kita masuk ke 2022. Kita pula tak tahu pula apa lagi cabaran-cabaran yang berhadapan dengan tahun 2022 setelah pasca pandemik COVID-19 dengan varian tertentu. Hari ini keluar pula varian baru, Delcron, dah gabungan semua Delta dan Omicron, dan macam membenarkan juga tafsiran-tafsiran daripada sebelum ini yang mana semua nama-nama ini telah siap sedia ada, kini muncul satu persatu. Semuanya perancangan Allah juga, dengan keizinan Allah juga ianya berlaku, dan kepada Allah juga lah kita bertawakal kepadanya, yang marah pada vaksin, yang arah pada untuk dapatkan booster dan sebagainya. Semua ini semua ikhtiar, segala-galanya ada ketakutan sebab ini adalah perancangan manusia dan perancangan makhluk. Yang betulnya ialah keizinan Allah Subhanahu wa taala juga, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala juga. Begitu jugalah dengan ujian-ujian atau teguran-teguran. Bagi saya ini semua juga adalah sebagai satu teguran Allah kepada kita, pada saya dan kita semua, makhluk di atas muka bumi yang umurnya berbaki. Yang umurnya berbaki tapi masih lagi tak apa nak sedar diri. Tapi masih lagi duduk dalam kealpaan, kelalaian dan sebagainya. Kalaulah kita tengok pada banjir, Allah hantar tenteranya iaitu air. Virus-virus ini tersebar melalui angin,
juga menggunakan tentera-tentera Allah. Jadi kedua keadaan ini sebenarnya ini adalah semua ketentuan-ketentuan Allah, teguran Allah kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita yang sentiasa berjamaah, kita yang sentiasa berada di dalam lingkungan rahmat Allah, kita kena sentiasa berfikir insya-Allah. Kita masuk pada bicara kita pada malam ini, iaitu menyambung pada kitab atau pada kitab pada bab-bab yang seterusnya, yang kini kita telah pun masuk pada bab iaitu berkaitan tentang peringatan kita terhadap azab dan dahsyatnya api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan lepas, sama ada kita ingat ataupun tidak, kita telah pun membicarakan tentang sifat antara lain sifat tubuh badan ahli neraka. Sifat tubuh badan ahli neraka. Yang pada malam ini insya-Allah kita akan sambung, iaitu berkaitan tentang kaum wanita menjadi ahli neraka paling ramai. Ini banyak kita pun sering kita dengarkan, tetapi kita hari ini kita nak jelaskan dengan membawa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang penyataan tersebut. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ani wa iyyakum fi umuriddin. Kalau berkata pengarang kitab, mudah-mudahan Allah memberi rahmat dan keberkatan pada kita dan padanya dalam umurnya, memberi tambahan kepada agama. Kaum wanita menjadi ahli neraka paling ramai. Perkara ini dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya an Asamah bin Zaid radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala kuntu ala babil jannah fa iza amatun man dakhalaha masakin wa asaha jandi mahbusuna ghaira anna ashaban nar faqad umira bihim ila an-nar fa kuntu ala babi nar fa iza amatun man dakhalaha nisa'u. Hadis muttafaqun ilaih. Muttafaqun alaih. Kita biasa kita dengar tentang penyataan kaum wanita banyak ramai di neraka. Hari ini kita dengar satu persatu daripada hadis dan dalilnya. Yang maksudnya dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, kedua-duanya Usamah bin Zaid, Usamah dan Zaid. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, aku berdiri di pintu syurga, maka aku melihat paling ramai orang yang memasukinya ialah dalam kalangan orang-orang miskin dan orang-orang yang mempunyai kekayaan ditahan dahulu. Tetapi ahli neraka pula diperintah supaya memasuki neraka, dan aku berdiri di pintu neraka dan aku dapati kebanyakan orang yang memasukinya ialah orang-orang perempuan. Ini penyataan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pula tu muttafaq alaih. Ramai yang meriwayatkannya ataupun bersepakat ulama tentang hadis ini. Dari Usamah bin Zaid radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berdiri di syurga maka aku melihat paling ramai orang masuknya dalam kalangan orang-orang yang miskin dan orang-orang yang mempunyai kekayaan tapi ditahan dahulu. Tetapi ahli neraka pula diperintahkan supaya memasuki neraka, dan aku berdiri di pintu neraka dan aku dapati kebanyakan orang yang memasukinya ialah orang-orang perempuan. Seterusnya hadis ini, wa ra'aitu naru falam ara manzara kal yawmin qattun afdha wa ra'aitu aktsara ahliha nisa'u qila bima ya Rasulullah qala bikufrihinna qila ayakfurna billah qala yakfurna ashira wa yakfurna ihsan aw ahsanta ila ihdahunna dahara kullaha thumma
ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khaira qattun. Akhrajahu Bukhari wa Ghairuhu. Yang bermaksud, dan aku melihat neraka, tiba-tiba di dalamnya aku tidak pernah melihat pandangan seperti hari ini dari segi dahsyatnya. Dan aku lihat kebanyakan ahlinya dari kalangan orang-orang perempuan. Lalu ditanya, dengan sebab apa ya Rasulullah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan sebab mereka kufur. Lalu ditanya lagi, adakah mereka kufur kepada Allah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kufur terhadap teman hidupnya dan kufur terhadap kebaikan orang kepadanya. Kalau kamu berbuat baik kepada salah seorang daripada dalam kalangan mereka sepanjang masa, kemudian selepas itu dia melihat sesuatu yang tidak kena darimu, nescaya dia boleh berkata, aku tidak pernah melihat apa-apa kebaikan darimu. Ini adalah antara hadis yang menunjukkan, dua hadis ini menunjukkan bahawa penyataan terhadap ramainya golongan orang wanita atau perempuan di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Penyataan sumpah ini bukanlah untuk mendabik dada bagi orang lelaki. Ramai orang perempuan, orang lelaki dia tak ramai. Mungkin aku bukan orang neraka. Na'udzubillah min zalik. Kenyataan yang begini ialah secara umum, tetapi melihatkan ramainya orang perempuan menunjukkan bahawa betapa dahsyatnya fitnah terhadap orang perempuan. Ramainya orang perempuan ini dan sebenarnya di sebalik perempuan adalah lelaki. Dan ada satu lagi pernyataan bahawanya kita bagi orang lelaki ada 4 wanita yang tidak akan melepaskan kita orang lelaki akan masuk syurga sebegitu. Antara lain ialah isteri-isteri kita, anak perempuan kita, ibu kita dan sanak saudara yang sebelah perempuan kita yang tidak akan, yang sebenarnya menanti juga masa untuk menarik kaki-kaki ataupun mengait kaki-kaki lelaki untuk sama terjerumus di dalam azab api neraka. Pasal kita peranan orang lelaki tinggi dan besar terhadap kaum wanita itu sendiri. Kalau kita kata, kalaulah dalam hadis ini mengatakan ramai orang perempuan, betapa menunjukkan bahawa bilangannya ramai. Tetapi di sebalik orang perempuan itu adanya lelaki yang juga boleh dikaitkan ataupun boleh ditarik kembali juga oleh perempuan tersebut untuk masuk neraka bersama. Na'udzubillah min zalik. Kita risau akan itu dan kita kenalah laksanakan tanggungjawab kita atas perkara-perkara seumpamanya. Seterusnya, terus masuk kepada bab yang seterusnya, iaitu warna api neraka. Apa warna dalam api neraka itu sendiri? Kita hanyalah sekadar mengetahui dan melihat dari dekat api di dunia. Kalau kita lihat dalam kandungan api di dunia, biru, merah tu biasa, kekuningan dan sebagainya tu biasa kita lihat. Cahayanya merah apabila menyala. Adapun api neraka kita tidak mengetahui dari dekat, tetapi diberitahu oleh hamba Allah yang wajib benar beritanya datang dari Allah dan beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya ialah yang diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta. Dalam kitab Muwatta, kitab Muwatta ni kitab yang masyhur, yang juga menjadi panduan kepada banyak rujukan. Malah kitab Muwatta ni juga banyak yang disyarahkan kembali oleh ulama-ulama. Daripada satu Muwatta itu biasanya 1 atau 2 jilid tebal dia disyarahkan menjadi lebih banyak, bagi lebih banyak. Atarawnahu narun jahannam hamra'a kanarikum hazihi lahiya aswadun minal qar. Yang bermaksud, adakah kamu melihat yakni api neraka jahanam merah seperti api kamu di dunia ini? Sesungguhnya ianya hitam daripada minyak tar. Hitam daripada minyak tar. Kalau kita tengok, kita tak boleh nak membayangkan, tapi yang digambarkan warna api neraka itu nampak macam kehitaman. Tapi dia menyala-nyala, sifat dia menyala. Api ni sifat dia menyala. Kalau kita lihat api di dunia, nyalaannya ialah merah,
biru, kekuningan dan sebagainya. Tetapi api neraka itu sifatnya, warnanya hitam. Warnanya hitam. Tak tahulah nak gambarkan ini dan sebagai sifat yang dinyatakan. Menurut riwayat yang lain pula, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala aw qad ala nari alfa sanatin hatta ahmarat thumma aw qad alaiha alfa sanatin hatta yadda thumma aw qad alaiha alfin sanatin hatta aswad fahiya sawadun muzlimatun, rawahu Tirmizi. Yang bermaksud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dibakarkan api neraka itu selama 1000 tahun. 1000 tahun bakaran api neraka itu tak ada isi lagi, dah dibakar selama 1000 tahun. Maksudnya kalau nak perangat macam kita nak mulakan api, bara api, nak buat bakar BBQ tu kan, kita nak mula tu pun ada ambil masa kan, ambil masa sikit untuk nak bagi dia bara, nak bagi panas tu. Ini neraka ni nak mula nak bagi panas tu dulu 1000 tahun lamanya. Kita lama mana kita nak membakar, nak jadi bara, nak bagi panas tu, lepas tu letaklah ayam ke apa ke sebagainya, dia dah jadi panas. Ini api neraka tu, sifat neraka 1000 tahun dipanaskan dahulu. Di warming up bagi neraka itu 1000 tahun. Na'udzubillah min zalik. Sehingga menjadi merah menyala, kemudian dibakar 1000 tahun lagi hingga menjadi putih. Mula dah bakar, dia jadi merah semua tu, neraka itu warna keadaannya merah. 1000 tahun lagi ditambah untuk belum ada isi lagi. Dipanaskan seolah-olah begitu. Hingga menjadi putih, kemudian dibakar 1000 tahun lagi menjadi hitam, maka api neraka itu hitam lagi gelap dan maksudnya kuat bakarannya. Maka dalam sini, berdasarkan hadis ini, perkiraannya dibakar api neraka ini menyediakan bahan bakarannya itu dalam tempoh 3000 tahun. 3000 tahun. Bermaksud sekarang ni mula dah siap bakar dah. Kalau lah kata 3 tahun kan, seolah begitulah, dah siap dah 3000 tahun dibuat. Jadi kalau apa pun, kalau kita pun bakar baru 20 minit, lepas tu kita letak apa pun cepat je hangus. Bayangkan api neraka. Kalau itulah, kalau kita tengok daripada hadis-hadis sebelum ni, kalau baru didatangkan daripada cawan daripada api neraka pun dah gugur dah daging-daging daripada pipi-pipi kita untuk menerima cawan daripada api neraka. Ini kan api neraka tu sendiri. Kalau lalu lintas aja apa saja, memang bukan rentung dah, memang habis jadi abu. Tapi sifat ahli neraka, dia tidak akan mati. Makhluk ataupun kita ini, ataupun manusia, ataupun makhluk-makhluk Allah yang masuk dalam api neraka, dan pada ketika itu dia tidak ada istilah mati. Maka yang ada sebaliknya ialah lebih dahsyat daripada itu, iaitu menahan kesakitan. Yang kita pun telah baca sebelum ini, sifat ahli neraka itu memang besar sifatnya, agar kesakitan itu dapat yang sangat bersangatan sakit. Tak tahu nak gambar kan, kalau sebut sakit tu baru 100% sakit, lebih sakit daripada sakit. Na'udzubillah min zalik. Itu azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita jarang-jarang kita tahu api neraka panas. Kita malam ni kita tahu sifat-sifat dia dan sebagainya, untuk memberi peringatan kepada kita, beri peringatan kepada kita. Dalam masa yang sama, kalau kita tak mendengarnya, kadang-kadang kita lalai begitu sahaja, dan seolah-olah kita rasa kononnya terselamat. Sedangkan kita sekarang ni sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia ataupun makhluk ataupun kita ni, lebih-lebih lagi masyarakat kita di bumi Malaysia ini sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat. Diuji dengan nikmat. Dan ujian nikmat ini kadang-kadang ada orang yang lulus, dan ramai orang yang diuji nikmat ini dengan kegagalan. Kalau kita tengok dari segi
ibrah banjir. Betapa orang meroyan huru-hara. Itu baru huru-hara dunia ni. Kita bincang kali itu dah. Huru-hara dunia yang begitu sekali dahsyatnya. Belum lagi huru-hara di padang mahsyar. Belum lagi huru-hara di di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang sifat ahli neraka itu menjadikan huru-hara. Jadi kita risau apa yang berlaku yang sekelilingnya. Dan kita juga ada di kalangan kita, sahabat-sahabat kita yang pergi melihat secara dekat di lapangan tentang bagaimana Allah uji kawan-kawan kita, sanak saudara kita di Shah Alam, di Pahang, dan di beberapa tempat yang sekarang pun masih ada lagi di pusat pemindahan, terutamanya di Johor dan sebagainya. Mereka ini sedang diuji oleh Allah. Mereka diuji oleh Allah. Bagaimana mereka menghadapi sesuatu saat-saat kehilangan harta benda, kehilangan benda yang disayangi, apa sahaja. Kita sekadar melihat, namun kita kena banyak berfikir. Bila banyak berfikir, kita jangan tangguh melakukan kebaikan. Itu khulasahnya satu je, jangan tangguh untuk melakukan kebaikan dan create-lah kebanyak mana pun kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan itu memberikan sebagai satu bekalan kepada kita semua untuk menghadapi kehidupan yang seterusnya. Seterusnya kita masuk pada bab, kalau kita ikut tengok pada penulisan ini, iaitu dalamnya api neraka ataupun dalamnya neraka. Bagaimana kedalamannya? Bila sebut dalam ni, dia jadi macam jurang, curam yang dalam. Seolah-olah macam ada lubang ke apa dan sebagainya, kita lihat di sini ataupun kita dengarkan hadis-hadis yang berkaitan. Adapun dalam jurang-jurang neraka itu dinyatakan oleh hadis yang seperti mana berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a wajbatan faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam adruna ma hadza qulna Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haza hajarun rumiya bihi fi nar mudzuba 70 kharifan fahuwa yahwi fi nar al-an hatta intaha ila qa'rih rawahu Muslim. Yang bermaksud dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, katanya kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat-sahabat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba dia mendengar bunyi batu yang jatuh. Tiba-tiba masa sahabat dan Rasulullah tiba-tiba dengar bunyi batu yang jatuh. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adakah kamu tahu bunyi apakah itu?" Bunyi jatuh batu. Kita sekarang ni selalu dengar bunyi daripada atas ni, banyak bunyi beruk di atas kan. Kukang kan. Ini bunyi batu jatuh, dan kita pun tahu kalau kita diberikan memang boleh dengar bunyi kalau ada batu jatuh. Kami menjawab, Allah dan Rasulnya sahaja yang lebih mengetahui. Ini sifat sahabat. Bila ditanya, Rasulullah tanya, dia tak tahu jawab. Dia akan cakap Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Sabdanya lagi, inilah dia bunyi seketul batu yang dilontar ke dalam neraka sejak 75 tahun yang lalu. 75 tahun lalu. Alah-alah, bunyi batu tu baru sampai. Lontarnya 75 tahun dulu. Bunyi jatuh batu. Maka Rasulullah kata, inilah batu yang dah dilontarkan daripada neraka itu dalamnya 70 tahun lalu. Sekarang ini berada di dalam neraka dan berada di dasarnya. Maksudnya kedalaman jurang dalam api neraka itu ialah daripada pusat atasnya ataupun di peringkat atasnya hingga ke dalamnya sejauh 75 tahun. Masa diambil kalau dilontarkan batu kalau ikut graviti laju mana. Jadi kalau kita lontar atas pun dia akan jatuh cepatnya. Tapi maksudnya graviti yang turun laju begitu pun, tapi dalamnya nak sampai ke dasarnya mengambil masa 70
tahun, 70 tahun. Allahu Akbar. Dalam mana tu? Mana nak kita nak lepas kalau kita dah termasuk dalam api neraka? Nak lepas bagaimana? Nak dapat lepasan itu tidak akan dapat tercapai lah. Dalam segi pemikiran manusia. Sayyidina Umar bin Al-Khattab berucap, yaqulu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, aqsiru zikrun nar fa inna hawraha shadid wa inna qa'raha ba'id wa inna maqami'ha hadid. Rawahu Tirmizi. Maksudnya, banyakkanlah ingat kepada neraka. Kena banyak ingat akan sifat-sifat neraka dan apa dia bahan-bahan neraka itu sendiri. Di mana panasnya sangat dahsyat, boleh tak dapat nak digambarkan dengan mata kepala. Apa sahaja pemikiran kita gambarkan tentang kepanasan itu belum sampai lagi tahap panas yang kita boleh gambarkan itu. Dahsyatnya sangat dalam. Maksudnya sifat neraka itu dalamnya sangat bersangatan. Dan pemukulnya datang diperbuat daripada besi. Pemukul ataupun yang memukul atau yang memberi azab, membalun makhluk-makhluk ataupun manusia di dalam neraka itu dengan besi. Bukan main rotan lah, tak ada dah, main besi dan sebagainya. Neraka mempunyai berbagai nama sebagaimana di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hijr, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa inna jahannam la maw'iduhum ajma'in laha sab'atun abwabin likulli babin minhu juz'un maqsum. Yang bermaksud, dan sesungguhnya neraka jahanam itu adalah tempat yang telah diberikan amaran kepada mereka semuanya. Allah telah beri peringatan kepada kita semua dan neraka jahanam ini, dan neraka jahanam itu mempunyai 7 pintu. Tiap-tiap pintu itu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka. Maksudnya setiap pintu itu ada dah penentu-penentunya, ada dah seolah-olah listed-listednya, ahli-ahlinya, yang mana neraka jahanam ini tidak dapat kita nak pisahkan ataupun nak takdirkan tentang berkaitan panasnya, azabnya dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala betapa besarnya, betapa beratnya siksaan api neraka itu sendiri dalam keadaan begini. Itulah yang kita sedia maklum atau berdasarkan kitab ini. Keadaan neraka menurut perspektif dalil Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ini, pengarang kitab ini memohon menggalakkan untuk kita berdoa untuk agar kita masuk syurga, dan mohon sangat-sangat untuk melindungi kita ataupun lindung diri kita daripada azab api neraka. Sebagaimana hadis yang diberikan, yang nyatakan di sini, an Abi Abbas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yu'allimuhum hadza du'a kama yu'allimuhum suratan minal Qur'ani yaqul qulu Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Ini antara yang dianjurkan, doa-doa yang dianjurkan untuk kita jadikan sebagai amalan. Dan doa ini jugalah yang kadang-kadang kita masukkan ataupun kita bacakan sebelum kita memberi salam pada setiap kali solat. Allahumma inna na'udzubika min azabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan mengajar doa ini seperti mengajar mereka membaca surah daripada Al-Quran. Betapa Rasulullah ajar sahabat-sahabat untuk baca dan amalkan doa ini
Sebagaimana Rasulullah ajar sahabat-sahabat dengan Al-Quran, maksudnya memberi penegasan untuk mengajar atau membacanya. Katakanlah kamu semua, ya Allah, kami memohon perlindungan dari azab api neraka dan siksaan kubur dan siksaan dari fitnah Masih Dajjal dan fitnah hidup dan juga fitnah mati. Ini doa ni kita jadi amalkan ya. Allahumma inna, kalau kita ramai-ramai kita buatlah dari segi domainnya Allahumma inna na'udzubika min azab jahannam wa na'udzubika min azabil qabr wa na'udzubika min fitnatil masih dajjal wa na'udzubika min fitnatil mahya wa mamat. Wa an Abi Hurairah qala man qala as'alullahu jannah sab'an qalat jannah Allahumma adkhilhu jannah wa man ista'aza minan nar qalat nar Allahumma a'izhu minan nar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, barang siapa berkata aku mohon Allah akan syurga 7 kali, maka syurga akan kata, ya Allah, masukkan dia di dalam syurga. Dan siapa yang memohon perlindungan dari api neraka, kata api neraka, ya Allah, dilindungilah dia dari api neraka. Ini fadilat berdoa. Allah ataupun Rasul dah ajar kita tentang bagaimana fungsi doa, dan Allah sangat suka untuk orang berdoa. Maka apabila kita tengok bacaan pada hadis ini, Allahumma adkhilhu jannah, maka syurga pun akan berdoa juga pada kita, ya Allah, masukkanlah dia juga dalam syurga. Kita doa pada Allah untuk dapatkan syurga, maka syurga juga doa untuk kita masuk syurga. Kita doa perlindungan daripada Allah, hindarkan daripada azab api neraka. Api neraka juga berdoakan kepada kita, ya Allah, lindungilah dia dari api neraka. Tengok, ini kaedah ataupun fadilat doa. Itu pasal kita ni selalu sangat diminta oleh Allah ataupun Rasul sentiasa mensyariatkan agar kita ni sentiasa rajin berdoa. Jangan jemu untuk berdoa. Kerana bila berdoa ini, manakala ada makhluk-makhluk tertentu juga akan mendoakan sama dan mengaminkan sama. Isunya sekarang ramai orang tak berdoa. Orang datang ke orang datang ataupun nak semayang dan sebagainya, doa dipendekkan. Maka kadang-kadang nak mengejar hal dunia, bila berdoa dia ambil ayat yang pendek. Malah sekarang ni dah ada pula orang buat-buat lawak. Ya Allah, doa aku sebagaimana semalam. Ya Allah, doa aku sebagaimana selalu aku baca doa. Soalan nak pendekkan saja. Sedangkan Allah merasa Allah suka rintihan hamba-Nya, rayuan hamba-Nya untuk berdoa kepada-Nya. Maka berdoalah. Begitulah kalau kita nak syurga, doa dengan syurga. Banyak mana kita minta doa untuk masuk syurga. Banyak mana kita minta doa untuk elak daripada azab api neraka. Ini sebagai satu peringatan kerja mengajar juga kepada kita tentang memperbanyakkan doa. Bila mana kita dah tahu tentang sifat-sifat syurga, sifat-sifat neraka, dan kita tahu azab neraka itu sangat pedih, maka doalah selalu agar kita dilindungi oleh Allah, diri kita, ahli keluarga kita daripada azab api neraka itu sendiri. Mudah-mudahan memberi peringatan daripada apa yang kita dengar pada malam ini sebagai satu inspirasi untuk kita sama-sama berdoa ataupun beramal dengannya, sentiasa mengenangkan tentang azabnya neraka itu, dan juga Allah ajarkan kita tentang sentiasalah doa untuk dapatkan syurga, elakkan atau lindungkan diri kita daripada azab api neraka. Mudah-mudahan perkara seumpama ini demi peringatan kepada kita, terutamanya saya juga yang juga ada tanggungjawab kita di atas muka bumi ini, tanggungjawab keluarga kita dan sebagainya, memberikan kesedaran kepada kita betapa kita ni perlu banyak berdoa dan perlu takut akan suasana neraka itu sendiri. Nanti kita akan bahaskan insya-Allah pada perjumpaan yang seterusnya. Kita akan lihat satu persatu juga tentang
penjaga-penjaga neraka, nama-nama neraka secara khususnya, pintu-pintu neraka, bahan-bahan api neraka dan sebagainya, yang memungkinkan untuk kita sama-sama menjadi pendini ataupun risau takut, ada rasa kerisauan untuk melakukan sebarang maksiat yang ataupun perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Ada sebarang pertanyaan atau respon dan sebagainya, bolehlah tanya. Kalau boleh dijawab, jawab. Kalau tak boleh, apa, kita tangguhkan pengajian insya-Allah. Kalau tak ada apa, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna na'udzubika minal fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la maridan illa shafaitah wa la dhalan illa hadaitah wa la jahilan illa 'allamtah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha sartaha ya rabbal alamin. Allahumma ahsin akibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk, yang salah, yang terkasar itu datang daripada diri saya dan kelemahan saya. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.